Bertemu kembali. Debaran pengumuman keputusan Sijil Pelajaran Malaysia SPM 2020 semakin dirasai. Hanya beberapa jam lagi, segala penat lelah dan usaha pelajar akan terjawab. Bagi calon yang beragama Islam, bacaan doa selamat dipanjatkan untuk menerima keputusan penting itu esok. Resah dan gelisah. Perasaan itu menghantui calon SPM dari Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Gambir Umarul Rizwan Putra Rahman sejak beberapa hari lalu. Manakan tidak, keputusan SPM esok bakal menentukan masa depannya. Memanjatkan kesyukuran tidak kira apa jua keputusan yang bakal diterima, keluarganya mengadakan bacaan doa selamat dalam kalangan ahli keluarga terdekat. Okey, disebabkan esok result dah keluar, dia banyak termenunglah dekat rumah. Duduk bilik, berkurung. Bila mak saya panggil pun, dia lambat respon. Panggil-panggil pun tak naul. Lepas tu, sebabkan dia risau kan, esok result dah keluar. Lepas tu, untuk elakkan dia bertambah nervous, tambah risau, kami ni adik-beradik, abang-abang dia ajaklah dia buat aktiviti luar rumah. Manakan ni PKP, so tak boleh nak keluar pergi mana-mana. Kami ajaklah dia buat aktiviti kat luar, dia ada kat luar, bersih-bersihkan kandang haiwan ternakan mak saya. Tidak meletak harapan yang terlalu tinggi untuk keputusan SPM. Bagaimanapun anak bongsu daripada 5 beradik ini yakin mendapat sekurang-kurangnya 6A. Seterusnya mengejar cita-cita untuk menjadi seorang jurutera. Kepada kawan-kawan yang mengambil result SPM ni, semoga berjaya lah dengan result SPM yang anda telah usahakan selama ni. Anda telah belajar untuk rumah, semua buat kelas online, pelbagai dugaan yang kita alami lah untuk mengambil SPM. Saya berharap kita semua mendapat result yang cemerlang, dan kepada sesiapa yang mendapat result kurang baik tu, saya ingin mengatakan result SPM ni hanyalah perperasaan. Kemudian untuk diri saya sendiri, saya mengharapkan result yang cemerlang lah, boleh membanggakan ibu bapa saya. SPM 2020 yang berlangsung dalam norma baru pada Februari lalu membabitkan 401,105 calon dari seluruh negara. 2 pelajar Malaysia berjaya menempatkan diri melalui proses pemilihan ketat untuk melanjutkan pengajian di 2 akademi tentera berprestij di Amerika Syarikat. Nicholas Ong Yong Zen dari Maktab Tentera Diraja MTD berjaya diterima masuk ke Akademi Tentera Laut AS di Annapolis, Maryland untuk pengajian operasi cyber. Manakala Muhammad Khairil Adha Muhammad Khairi dari Universiti Pertahanan Nasional UPNM diterima masuk ke Akademi Tentera Udara di Colorado Springs dan akan mengikuti pengajian kejuruteraan aeronautika. Kedua-dua mereka yang bercita-cita berkhidmat sebagai pegawai tentera laut dan juruterbang pesawat pejuang negara melalui proses pemilihan ketat dengan dinilai dari aspek potensi kepimpinan, kecergasan fizikal dan pencapaian akademik. Menerusi majlis penghantaran kedua-dua pelajar terbabit secara maya, Duta Besar Amerika Syarikat Brian D. McFetus berkata, kejayaan 2 pelajar ini menerusi sokongan institusi pengajian masing-masing dapat memastikan kerjasama akademik berterusan sekaligus memperkukuhkan hubungan antara kedua-dua negara. I think having military experience, no matter what you do, whether you stay in the military or you do something else, having your military experience will be an excellent start to your professional career. And again, you will be part of the US-Malaysia partnership. So congratulations to both of you and your families for this amazing achievement. Turut hadir Asisten Ketua Staf Operasi dan Latihan Pertahanan Angkatan Tentera Malaysia ATM, Lieutenant General Dato' Hashim Aman Shah. Program Akademi Tentera AS dengan Malaysia berfungsi sebagai satu inisiatif penting dalam pembabitan ketenteraan AS dengan ATM. Lulusan program ini secara konsisten bergerak maju dengan memegang jawatan paling penting dalam ATM. Sehingga kini, 34 rakyat Malaysia berjaya lulus daripada 4 Akademi Tentera AS dengan kadet pertama mengikuti kelas Akademi Tentera Laut AS pada tahun 1971. Universiti Malaya UM mengekalkan kedudukannya dalam senarai 100 teratas universiti terbaik dunia untuk tahun keempat berturut-turut. Senarai dikeluarkan oleh Cocorelli Simmons QS World University Rankings 2022. Berdasarkan kedudukan terkini, UM di tangga ke-65 senarai berkenaan iaitu prestasi kedua terbaik dalam sejarah pencapaian universiti terbabit. Terdapat lebih 25,000 institusi pengajian tinggi di seluruh dunia yang dinilai dalam senarai itu. UM diletakkan dalam senarai 100 berdasarkan pengiktirafan luar biasa dalam kalangan ahli akademik dan prestasi majikan.
memperoleh markah 76.9% atau di kedudukan 72 melalui petunjuk reputasi QS, reputasi akademik. Manakala kali pertama bagi reputasi majikan meningkat ke tangga 46 selepas mendapat 91.7%. Ia membuktikan UM menyediakan pendidikan yang dapat menyediakan pelajar memasuki pasaran pekerjaan. Berdasarkan pencapaian dalam bidang lain, UM disenaraikan pada kedudukan 285 pencapaian fakulti, 155 nisbah pelajar dan fakulti, 312 fakulti antarabangsa serta 333 pelajar antarabangsa, menyumbang kepada keseluruhan skor 69.8%, merosot 0.43% berbanding pencapaian tahun lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaedah-kaedah menguasai mata pelajaran pendidikan Islam. Terdapat 6 bidang dalam mata pelajaran pendidikan Islam. Pertama, Al-Quran, huruf-huruf hijaiyah dan bacaan panjang dan pendek. Kedua, Aqidah, pengertian dan dalil. Ketiga, Ibadah, pengertian rukun dan syarat. Keempat, Sirah, tarikh, tempat dan nama. Kelima, Adab, nilai-nilai budi seorang Muslim. Dan yang terakhir, Jawi, huruf-huruf tunggal Jawi dan sifir Jawi. Selamat beramal dan selamat belajar. Masih bersama Buletin Didik. Lebih 1.75 juta belia sudah menebus kredit e-tunai melalui inisiatif e-belia bernilai RM262.5 juta setakat semalam sejak ia dilancarkan pada 1 Jun lalu. Program di bawah Belanjawan 2021 dan ditambah baik di bawah pakej bantuan pemerkasa itu bakal memanfaatkan kira-kira 2 juta belia berumur 18 hingga 20 tahun serta pelajar sepenuh masa di Institut Pengajian Tinggi IPT tempatan berdaftar. Penebusan membabitkan kerjasama 4 penyedia perkhidmatan e-dompet rasmi iaitu BigPay, Boost, ShopeePay dan Touch 'n Go e-wallet. Bagi yang belum membuat penebusan, segeralah menebus di e-dompet rasmi pilihan anda sebelum tarikh tutup penebusan 22 Julai ini. Kementerian Keuangan sebelum ini memaklumkan peruntukan bernilai RM300 juta disalurkan bagi meringankan beban keuangan golongan sasar selain menggalakkan perbelanjaan secara tanpa tunai dalam kalangan belia dan pelajar. Baik, ketika berdepan dengan pelaksanaan PKP penuh golongan kanak-kanak yang jatuh di bawah kategori kurang berkemampuan atau B40 didapati sangat terjejas. Ini kerana kekangan kemampuan menyediakan makanan secukupnya bagi ahli keluarga yang ramai selain pendapatan keluarga yang terjejas. Menyedari hakikat itu, program Jom Help diteruskan oleh Badan Bukan Kerajaan Institut On Jaafar dengan kerjasama syarikat korporat bagi menyantuni golongan sasar. 100 kotak yang dijenamakan sebagai boks duduk rumah diedarkan kepada 70 golongan asnaf Yayasan Chowkit dan 30 komuniti golongan kurang upaya dan ibu tunggal yang bernaung di bawah Kelab Golongan Orang Kurang Upaya KGKU melalui program Jom Help, anjuran IOJ. Sebagai mematuhi SOP COVID-19, semua kotak ini dikumpulkan di pusat Yayasan Chowkit dan KGKU yang kemudiannya akan diedarkan kepada penerima oleh tenaga kerja pusat dan kelab terbabit. Antara barang keperluan ialah tepung, gula, sardin, minyak masak dan biskut yang bernilai RM50. Bila kita tengok B40, memanglah dalam COVID sekarang ni kan dia orang tak boleh keluar mana. Lagi-lagi kalau ada kanak-kanak kan. Jadi apa yang kita buat? Yang murtad tu makanan. Makanan ni kita nak make sure is high protein. Jangan bagi orang kata tak kata nama tapi noodles yang kurang quality in terms of for young children. So kita bagi makanan basic. Bagi penerima sumbangan iaitu Yayasan Chowkit, kotak barangan ini akan diedarkan kepada keluarga asnaf di 2 pusat kelolaan mereka iaitu di KL Crashpad dan Pusat Asuhan Kanak-Kanak PAKK. 70 keluarga ni kami bahagikan kepada keluarga yang anak-anak mereka yang berumur 13 hingga 17 tahun yang remaja di sini di pusat aktiviti di pusat remaja Kuala Lumpur Crashpad. Selebih 35 family lagi adalah daripada pusat aktiviti kanak-kanak di mana anak-anak mereka datang belajar kat tempat pusat aktiviti kanak-kanak yang berumur dari 7 hingga 12 tahun.
ramai keluarga dan kanak-kanak terbabit secara tidak langsung dan langsung terkesan akibat lockdown dan pandemik ini. Jadi kami menganjurkan program ini untuk memastikan barangan tajaan MyDay ini sampai kepada mereka pada masa yang sangat memerlukan ini. Sejak PKP pertama tahun lalu, IOJ turut memainkan peranan aktif menyediakan sarapan pagi percuma bagi komuniti gelandangan di Pusat Transit Gelandangan PTG, Anjung Singgah dan Pusat Sementara Gelandangan di Sentul. Bahan yang disimpan di Arsip Negara Malaysia untuk tujuan rujukan pembelajaran, penyelidikan, kajian dan sebagainya kini boleh diakses secara versi digital yang sudah dilakukan sejak 2013 lagi. Pendekatan komprehensif itu dilakukan sebagai salah satu usaha ke arah memastikan pemeliharaan sumber berharga mengenai pembangunan ekonomi, politik dan sosial seluruh masyarakat. Kita lihat pada masa kita mengalami pandemik ini, COVID-19 ini, kebergunaannya amat terselah sekali. Kita kena lebih kreatif dalam membuka ruang dan peluang dengan menggunakan teknologi maklumat yang ada di samping teknologi komunikasi yang ada. Kita telah melaksanakan pendigitalan sebanyak 10 juta imejan. Ianya berupaya dirujuk pada bila-bila masa dan di mana-mana saja. Dia berupaya memudahkan lagi kerja-kerja kita, memelihara bahan secara fizikal dan lebih ramai khalayak dapat mengetahui secaranya. Berucap sempena Hari Arsip Antarabangsa 2021 yang disambut hari ini secara maya, Dato' Azmi berkata penggunaan media sosial juga membuka lebih banyak peluang untuk meluaskan lagi inovasi yang boleh diterokai jabatan itu. Jelas beliau pada masa ini aktivis seluruh dunia sedang mengkaji dan menguji penggunaan kepintaran buatan dalam bidang kearkiban yang membolehkan Malaysia turut mengorak langkah ke arah itu. Selain itu, warga Arsip turut digesa meningkatkan diri terutama melalui pembacaan dan penelitian bagi membolehkan kefahaman dan penerimaan khalayak terhadap betapa pentingnya bahan arsip. Assalamualaikum, saya Amin Masdi. Kepada semua pelajar-pelajar yang masih belajar dan masih bersekolah dekat luar sana, jaga SOP. Jangan lupa untuk selalu sanitize tangan dan selalu pakai face mask. Dan kalau boleh, kalau tak ada apa-apa urusan, tak payah keluar, duduk dekat rumah dengan family and study dekat rumah. And stay safe everyone. InsyaAllah kalau ada rezeki, kita jumpa. And Assalamualaikum. Kisah hidup bekas Ratu Squash Datuk Nicole Ann David akan difilmkan dalam satu biopik berjudul I Am Nicole David. Ia bakal diterbitkan syarikat produksi filem dan media digital Ace Pictures Entertainment dalam bahasa Inggeris. Pemenang anugerah atlet terunggul sepanjang zaman sukan dunia itu mengumumkan berita gembira itu menerusi laman sosialnya baru-baru ini. Nicole, 37 tahun yang juga juara dunia 8 kali mengakui pernah mengimpikan kisah hidupnya dapat diterjemahkan di layar perak suatu masa nanti. Ace Pictures menerusi hantaran di Facebook pula berharap projek biopik yang dirancang dapat dilaksanakan. Ketika ini ia masih dalam proses penghasilan skrip. Pencarian watak Nicole akan dilakukan di seluruh negara menerusi uji bakat dan difahamkan watak jurulatih squash Nicole, Liz Irving, bakal dilakonkan oleh aktris Hollywood. Filem I Am Nicole David bukan hanya untuk tontonan rakyat Malaysia, malah ia dirancang dipasarkan di Amerika Syarikat dan Eropah. Boracay bakal jadi milik BTS selamanya. Ia selepas syarikat pengurusan kumpulan K-pop itu Hype memfailkan permohonan tanda dagang ke Pejabat Harta Intelektual Korea bagi ungkapan yang dipopularkan oleh mereka. Bermaksud I Purple You, Boracay adalah ungkapan yang dicetuskan oleh V bagi peminat BTS pada 2016. Menjelaskan secara terperinci, V berkata ia sebagai menyebarkan kepercayaan dan kasih sayang seperti warna ungu yang juga warna terakhir dalam barisan warna pelangi. Sejak itu, Boracay terus popular dalam kalangan ARMY dan sering digunakan sebagai simbol ekspresi. Malah ia juga sering digunakan dalam pelbagai strategi pemasaran membabitkan BTS.
Baiklah, aktiviti base jump di Gunung Brento di utara Itali mengakhiri buletin didik malam ini. Lokasi popular ini memiliki ketinggian lebih 1,000 meter. Saya Mimi Azira Abdullah, salam hormat dan Assalamualaikum.